Okay, morning class. So, kita akan masuk bab baru iaitu bab 7 mengenai koordinasi badan. So, tengok kepada first kali kita kena tahu pasal sistem endokrin manusia. So, endokrin tu maksudnya dia dalaman kita lah. Sistem yang melibatkan dalaman kita. So, sistem endokrin ni adalah salah satu sistem dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. So, kalau kamu tengok, okey, kat sini ada gambar aja beberapa sistem endokrin yang ada kat manusia. Contohnya kat sini kita ada dekat apa nama kita punya otak kita ni, yang nama dia pituitary Kemudian kita ada di leher kita ni bentuk macam bow tie, macam tie tu, tie macam rama-rama tu. Ini namanya ialah kelenjar thyroid. Kemudian kita ada pankreas kat sini dan kita ada testis. Ini untuk lelaki lah. Perempuan ada sama juga. Ada pituitary, kemudian dia ada thyroid, kemudian dia ada pankreas dan perempuan tidak ada testis, dia ada ovari. Okey. So apa fungsinya? Sistem endokrin ni, kelenjar endokrin ni, fungsi dia akan rembeskan sesuatu bahan lah. Dia akan keluarkan, rembeskan macam dia keluarkan nama benda yang bahan dia keluar tu adalah hormon. So dia rembeskan hormon. Hormon ni akan bagi kesan lah pada badan kita. Contohnya tengok ada budak ni tengah duk lari. Dia bukan nak lari, dia baru nampak ular tu. Dia bersedia nak lari. So apa jadi ialah kelenjar endokrin ni akan rembeskan hormon. Yang tujuan hormon tu yang pertama ialah tingkatkan denyutan jantung, tingkatkan kadar pernafasan, tingkatkan tekanan darah, tingkatkan aras glukosa dalam darah dan tingkatkan kadar metabolisme. Tujuan dia tingkatkan semua ni untuk apa? Untuk jantung mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Otot dapat lebih banyak tenaga, lebih banyak glycogen simpanan ditukar kepada glukosa dan dia boleh lari dengan laju. Okay, semua ni berlaku dalam sekelip mata. Mata kita nampak saja ular tu terus otak sistem endokrin kita terus menjalankan tugas dia. Tak sempat kita nak fikir pun terus kita lari. Okey? Okey, so apa fungsi sistem endokrin? Okey, kalau kamu tengok sistem endokrin ni, dia fungsi dia sebagai penghantar maklumat lah. Sebagai penghantar maklumat. Senang cerita sistem endokrin ni kita boleh cerita kalau kita nak bagi analogi dia macam internet lah. Okay, macam internet. Okay, so kalau ada internet, kita boleh hantar mesej kat kawan kita. Kita boleh hantar WhatsApp. Tapi kalau tak ada internet, tak ada lah WhatsApp. So kalau kamu tengok sistem endokrin ni berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Okay, so dia gunakan hormon. So hormon tu apa? Hormon tu adalah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin yang cikgu sebut tadi lah. Kelenjar ini adalah kelenjar tanpa duktus. Cikgu habaq tadi dia tak ada duktus. Okay? So bila tak ada duktus dia buat apa? Dia kena rembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan. Okay? So, satu jenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran. So, maksudnya kelenjar endokrin tadi dia rembeskan hormon dalam darah sebab dia tanpa duktus. Kemudian darah tu akan bawa hormon tadi ke organ-organ yang patutlah. Macam dengan budak tadi nak lari kan. Dia nak lari daripada ular tu. Kalau kamu tengok, dia hantarkan isyarat hormon tu ke jantung, ke otot, ke semua bahagian yang lain. Banyak organ-organ sasaran sekaligus. Okey, so kita tengok kat sini. Ini gambar aja untuk lebih mudah kamu faham. So, kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa duktus. Fungsi dia mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. So, dia rembeskan apa? Dia rembeskan hormon. So, apa fungsi hormon ni dan benda apa hormon tu? Hormon ni merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit, kesan adalah lama, sejenis protein, gerak balas adalah perlahan. Dibawa oleh peredaran darah ke organ sasaran. Okey. Mempunyai reseptor sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon.
yang tertentu. Ini organ sasaran lah. Organ sasaran adalah sebarang organ dalam badan kita lah. Kita panggil dia organ sasaran. So kalau kamu tengok, so kelenjar endokrin tadi nampak ni. Ni kelenjar endokrin. Okay. Dia rembeskan hormon. Nampak ni macam biji-biji ni. Okay, macam biji guli ni. Ada biru, ada kuning ni. Masuk terus ke dalam salur darah. Okay. Dan salur darah tu akan bawa ke organ sasaran lah. So tengok pasal hormon. Okay, first kelenjar yang kita ada pada manusia ialah kelenjar cikgu sebut tadi masa awal tadi, iaitu kelenjar pituitary. Pituitary. Okay, pituitary. So kelenjar pituitary ni terletak di bawah cerebrum. That means otak kita tu, bawah otak kita. Okay. Dan kita kenali dia juga sebagai kelenjar induk. Okay. Sebab dia boleh menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Senang cerita dia ni kira ketua lah, induk. Ketua. So kelenjar pituitary ada kat sini dekat bahagian otak kita. So ni kelenjar pituitary, sini tunjuk. Okey. Kemudian kita ada ovari Ovari, okey. Ni untuk orang perempuan saja. Okey. Perempuan punya sepasang ovari yang terletak di ruangan pelvis. Ini pun kelenjar endokrin kita, iaitu ovari. Okey, so kau boleh tengok ovari di sini. Ini adalah kelenjar endokrin. Ini ovari, ovari. Okey, next kita ada kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid ni kalau kamu tengok bentuk dia macam rama-rama, macam huruf macam botai bentuk macam botai. Kalau kamu tak tahu benda apa botai, Google botai. Okey, bentuk macam botai. Okey. Macam sayap rama-rama pun ada. Kalau kamu tengok. So, kelenjar thyroid terletak di bahagian hadapan trakea, di rengkung kita. Okey, di bahagian rengkung kita, tengkok ni duduk kat bahagian tengkok. Okey. Itu adalah kelenjar thyroid. Kemudian kita ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ni duduk di atas buah pinggang. Ni bukan ni buah pinggang kita lah ni. Nampak ni buah pinggang kita satu, buah pinggang kita dua. Okey, dia duduk di bahagian atas buah pinggang kita. So namanya ialah kelenjar adrenal. Buah pinggang tu ginjal lah ginjal. Okey, tengok pasal kelenjar thyroid. So kelenjar thyroid ni senang cerita dia. Kalau orang lelaki senang tengok lah. Kalau kamu tengok ada halkum tu, dia duduk di bawah halkum lah. Adam apple ni halkum lah. Saya duduk di bawah halkum tu. Bentuk dia macam botai. Kelenjar adrenal cikgu sebut tadi, dia duduk di atas ginjal kita, buah pinggang kita. So kita ada seterusnya ialah pankreas. Okey, pankreas ni terletak di belakang perut. Kalau kamu tengok bentuk dia ni, bentuk dia macam daun. Kalau dalam sains kita cakap bentuk macam daun, tapi taklah nampak macam daun sangat. Lebih kurang macam daun. Dan kita ada testis. Okey, ini untuk lelaki saja. Okey, lelaki mempunyai sepasang testis yang dilindungi oleh skrotum. So dia ada testis lah. Ni mengeluarkan hormon juga. So tengok pankreas, dia letak di belakang perut ni. Okey. So pankreas ni bentuk lebih kurang macam daun lah. Dia tak ada lah sebiji macam daun, dia ala-ala. Ala-ala, okey. Ala-ala, kamu tengok kedudukan ni Okey, di belakang perut kita. Ni perut ni. Okey, ni perut nampak. Okey. Okey, ni adalah testis ni adalah testis. Ada pada lelaki sahaja. Okey. So kita tengok satu-satu apakah hormon yang dikawal oleh kelenjar-kelenjar tersebut dan juga fungsi dia. So first kali ialah kelenjar pituitary. Okey, dia ada dua hormon. Satu ialah hormon antidiuresis ataupun ADH, dan yang kedua ialah hormon pertumbuhan ataupun GH. GH itu growth hormone, hormon pertumbuhan. So ADH ni fungsinya mengawal kuantiti air diserap semula oleh ginjal, dan hormon pertumbuhan lah fungsinya merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa, mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. So pertumbuhan lah, maksudnya kalau kamu pendek, kerdil, that mean hormon pertumbuhan kamu tak normal lah, tak keluar banyak lah.
Ini adalah contoh hormon antidiuresis, gambar rajah dia. Ini adalah contoh hormon, gambar rajah bagi hormon pertumbuhan. Okay, next kedua adalah kelenjar thyroid. Yang cikgu cakap letak wahalkum tu dekat tengkok kita tu. Dia mengeluarkan hormon bernama thyroxina. So, fungsi dia mengawal kadar metabolisme badan, mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Okey. Next ialah kelenjar adrenal. Nama hormon ni ialah adrenalina. Okey, so fungsi dia apa? Menyediakan badan kita untuk tindakan dalam keadaan kecemasan. Okey, dia meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan aras glukosa di dalam darah dan membesarkan saiz anak mata. So bila kita terkejut sebenarnya kan, tengok benda takut, saiz anak mata kita akan besar sebabkan kelenjar adrenal ni yang berfungsi menyediakan keadaan kita untuk berlari. Nampak pembunuh nampak daripada jauh dia pegang pisau. Daripada jauh kadar mata semua orang meningkat, denyutan jantung meningkat, semua meningkat lah. Bola anak mata besar terus kamu lari. Okey? Ini adalah contoh adrenalina. Kemudian kita ada pankreas yang cikgu cakap bentuk ala-ala daun itu. Dia punya hormon bernama insulin, mengawal aras glukosa di dalam darah dengan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glycogen untuk disimpan dalam hati. So glycogen senang cerita ialah lemak lah. Okey. So yang mana gula lebih ditukar pada lemak. Tapi first sebelum dia lemak dia tukar pada glycogen lah, sempat simpan dekat bawah hati, lepas dia nak guna balik dia keluarkan balik, dia guna tukar kepada glukosa. Okey. Next ialah ovari. Ovari ni ada pada perempuan. Ni ovari ni hak putih ni bukan semua ni ovari ni, hak putih je So ovari ni dia ada hormon estrogen dengan progesteron. Estrogen fungsi dia untuk mengawal ciri-ciri seks punca perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul, merangsang penghasilan over, menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Dan progesteron mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Penempelan embrio tu maksudnya bila kamu dah berkahwin nanti, kamu nak dapatkan anak lah. Embrio tu adalah first kali zygote yang untuk kita baby nak jadi, masa baby nak jadi. Okey. So kamu tengoklah fungsi estrogen. Kena ada estrogen dengan progesteron baru boleh dapat anak. Okey. Next adalah testis. Okey, dia keluarkan hormon bernama testosteron. Okey. Mengawal fungsi dia mengawal perkembangan ciri-ciri seks punca lelaki seperti suara yang garau dan pertumbuhan misai, merangsang penghasilan sperma. Okey, so kena ada testosteron barulah kamu boleh ada sperma, barulah boleh dapat baby nanti bila kamu kahwin. Okey. Ini ada contoh testosteron dan ini adalah sperma. Okey, punca dan kesan ketidakseimbangan hormon kepada kesihatan. Okey. So kalau kamu tengok, hormon adalah bahan kimia organik yang mempunyai peranan yang penting dalam fungsi tubuh. Okey, kadar rembesan hormon mesti seimbang dengan fungsinya, Kelebihan atau kekurangan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon boleh menyebabkan penyakit, of course. Okey, so hormon kita kena stabil. Ketidakseimbangan hormon mungkin terjadi kerana gaya hidup dan pemakanan yang tidak sihat atau terdedah kepada sinaran berbahaya. Maksudnya sinaran radioaktif lah. Okey. So, sampai takat ini saja. Nanti kita akan masuk pasal kekurangan hormon. Apa yang berlaku. Kekurangan dan kelebihan hormon lah. Kita tengok akan nanti. Okey, kelas. Cikgu minta kamu buat praktis formatif dalam buku latihan. Okey, sampai sini saja. Okey, bye-bye.